Salam sejahtera diucapkan kepada semua. Saya Avralin Ipin, nomor metrik P100107. Pada hari ini saya akan membentangkan kajian yang bertajuk Modul Celik Karangan, meningkatkan kemahiran dan minat murid tahun 6 dalam penulisan karangan jenis fakta. Kita mulakan dengan pengenalan. Menurut Faridah dan Puan Jah 2013, pemikiran diterjemahkan melalui sistem bahasa lisan dan sistem bahasa tulisan. Walau bagaimanapun, Roslan bagi 2003 berpendapat bahawa kemahiran menulis merupakan satu proses yang lebih kompleks. Yahya Uthman 2005 dan Ahmad Khair Muhammad Nur 2005 berpendapat bahawa karangan yang cemerlang dipengaruhi oleh pengajaran kemahiran menulis secara bersistem dan berkesan. Oleh itu, rangkumannya untuk menerjemahkan pemikiran ke dalam ataupun idea ke dalam bentuk tulisan perlulah melalui proses yang kompleks yang didasari oleh pengajaran kemahiran menulis secara bersistem dan berkesan. Dalam konteks pendidikan bahasa Melayu di Malaysia, khususnya pendidikan rendah, kemahiran menulis sebenarnya diajarkan menerusi dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bahasa Melayu yang mengandungi standard kurikulum dan standard pembelajaran. Dan salah satu karangan yang perlu dipelajari oleh murid-murid ialah karangan jenis fakta yang mana merupakan tunjang utama dalam kajian ini. Seterusnya, sedikit sorotan literatur yang berkaitan dengan kajian ini. Menurut Tarmizi 2016, beliau pernah menjalankan satu kajian bagi meningkatkan kemahiran penulisan karangan jenis berita dalam kalangan murid. Dan beliau mendapati bahawa murid-murid tidak membina kerangka karangan sebelum menulis karangan. Seterusnya, Fikri dan Zamri 2019 juga pernah menjalankan kajian tentang penulisan karangan. Mereka mendapati bahawa murid menghadapi masalah dalam penjanaan idea walaupun bagi karangan yang mudah, yaitu autobiografi. Oleh itu, mereka menggunakan intervensi teknik lakaran bersama petalir untuk membantu murid menjana idea. Seterusnya, saya kongsikan 3 kajian yang menggunakan modul dalam pembelajaran, yaitu dari Vince Chandra dan Ismu 2018, Aliza dan Zamri 2016, dan juga Nurul Haida 2014. Dan ketiga-tiga kajian ini memberikan impak positif dari perspektif penggunaan modul dalam pembelajaran. Misalnya, murid mendapat markah yang lebih tinggi, pembelajaran lebih bermakna, dan modul menjadi panduan serta bahan rangsangan dalam pembelajaran. Akhir sekali, Hidayu dan Yahya 2016 pernah menjalankan kajian bagi mengetahui keberkesanan petalir dalam meningkatkan penguasaan penulisan karangan naratif. Dan hasilnya, beliau berpendapat bahawa perlunya proses berfikir sebelum penulisan karangan. Seterusnya, mari kita lihat penyataan masalah bagi kajian ini. Di tempat pengkaji berkhidmat, pengkaji berhadapan dengan murid yang tidak membina kerangka karangan, yang yakni bermaksud tidak ada proses berfikir sebelum menulis karangan. Perkara ini membawa kepada penulisan karangan yang lemah. Dan penulisan karangan yang lemah ini diinterpretasikan menggunakan rubrik pemarkahan yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia 2016, yakni berada pada tahap kurang memuaskan dan juga pencapaian tahap minimum. Seterusnya, mari saya perkenalkan apa itu modul celik karangan yang merupakan intervensi sebagai inovasi sebagai intervensi dalam kajian ini. Secara ringkasannya, modul celik karangan mengintegrasikan beberapa elemen seperti teknologi maklumat dan komunikasi TMK, peta pemikiran I think, kemahiran berfikir arah tinggi kebat, dan pembelajaran kooperatif serta pembelajaran akses sendiri. Maksudnya di sini, modul ini boleh digunakan oleh murid-murid untuk membimbing, membantu, dan juga memberikan mereka arahan secara tidak langsung untuk mempelajari cara-cara menulis karangan, mengetahui contoh-contoh karangan jenis fakta, dan juga memberikan latihan kepada murid-murid yang menggunakan modul ini. Seterusnya, mari kita lihat objektif kajian ini. Pertama, meningkatkan kemahiran menulis karangan jenis fakta dalam kalangan murid tahun 6 menggunakan MCK. Kedua, meningkatkan minat murid tahun 6 terhadap penulisan karangan menggunakan MCK.
Dari segi metodologi pula, kajian ini merupakan kajian kualitatif yang dijalankan secara penyelidikan tindakan. Kajian ini dijalankan berdasarkan 4 langkah utama yang terkandung dalam model Kurt-Lewin 1948, yaitu peringkat perancangan, tindakan, pemerhatian, dan refleksi. Kajian ini dijalankan di sebuah sekolah rendah luar bandar di daerah Pitas, Sabah, yaitu sebuah daerah yang terletak di utara Sabah. Seterusnya, mari kita lihat fasa tindakan yang dijalankan dalam kajian ini. Pertama, ujian pra dilakukan bagi melihat sama ada murid ini memerlukan intervensi ataupun tidak. Seterusnya, setelah kita memilih peserta kajian, aktiviti 1 dan 2 dilaksanakan, yaitu merangkumi, proses mengenali karangan jenis fakta, serta yang kedua, menonton video pembelajaran yang berkaitan dengan tajuk-tajuk karangan jenis fakta. Seterusnya, aktiviti ketiga, proses penjanaan idea menggunakan peta pokok ataupun peta pemikiran I think. Yang keempat, aktiviti 4, penggunaan kit idea, yaitu membina kerangka karangan. Aktiviti kelima pula ialah menulis karangan jenis fakta yang merangkumi 3 proses latihan tiga proses latihan menggunakan peta pokok dan juga kit idea. Seterusnya, akhir sekali, ujian pos ataupun ujian akhir. Sambungan kepada metodologi kajian ini, populasi dalam kajian ini merupakan semua murid tahun 6 di daerah Pitas, Sabah. Dan 4 orang murid yang menghadapi masalah dalam penulisan karangan dipilih sebagai peserta kajian, yang mana keempat orang murid tersebut merupakan murid yang belajar di tempat pengkaji berkhidmat. Dan pengkaji menggunakan analisis dokumen, ujian pra, pemerhatian, dan pembual untuk mengumpul data. Analisis dokumen digunakan bagi menilai karangan sebelum dan selepas intervensi. Senarai semak berstruktur dijalankan bagi memerhatikan tindakan yang dilakukan oleh murid semasa menulis karangan. Seterusnya, ujian pra dan pos juga dilakukan agar markah murid boleh dibandingkan sebelum dan selepas intervensi. Dan akhir sekali, pembual digunakan untuk mendapatkan maklum belas yang berkaitan dengan persoalan kajian, khususnya bagi aspek minat dalam penulisan karangan. Seterusnya, ini adalah sedikit bahan bukti yang telah disediakan oleh pengkaji yang merangkumi analisis dokumen seperti karangan sebelum intervensi dilaksanakan, peta pokok, ujian bertulis ujian awal dan ujian akhir, seterusnya senarai semak berstruktur. Seterusnya, kajian ini menggunakan 2 jenis kesahan, yaitu kesahan konstruk dan kesahan kandungan. Kesahan konstruk ini bagi memastikan kaedah pengukuran yang digunakan mengukur perkara yang ingin diukur. Oleh itu, pengkaji menggunakan pemerhatian secara berstruktur dan tidak berstruktur, pembual, dan analisis dokumen bagi membentuk rangkaian bukti yang meyakinkan. Seterusnya, kesahan kandungan, modul yang digunakan dalam kajian ini telah pun disemak dalam 2 peringkat penilaian, melibatkan guru-guru bahasa Melayu di tempat kajian, guru pakar subjek bahasa Melayu, dan SIST Plus, itu School Improvement Specialist Coach di daerah kajian. Dan sumber berwibawa juga digunakan sebagai rubrik pemarkahan, yaitu dari Lembaga Peperiksaan Malaysia. Seterusnya, dari segi kebolehpercayaan, 2 jenis kebolehpercayaan digunakan, yaitu semakan silang dan juga tandem observation. Dengan demikian, maka hasil kajian ini mempunyai kebolehpercayaan yang lebih tinggi apabila data yang sama diulang oleh beberapa responden yang berbeza. Seterusnya, beralih kepada dapatan kajian. Penggunaan MCK berjaya meningkatkan kemahiran dan minat murid tahun 6 dalam penulisan karangan jenis fakta. Peserta kajian menunjukkan peningkatan kemahiran menulis fakta dalam setiap sesi latihan dan ujian. Mari kita lihat objektif yang pertama, yaitu meningkatkan kemahiran menulis karangan jenis fakta dalam kalangan murid tahun 6 menggunakan MCK. Jika kita lihat pada carta yang dipaparkan, ini ialah perbandingan markah peserta kajian bagi ujian pra, latihan 1, latihan 2, latihan 3, dan ujian pos. Dalam ke-5 ujian dan latihan ini kita dapat melihat bahwa terdapat peningkatan markah. Untuk melihat peningkatan markah dan tahap ini dengan lebih ketara, mari kita lihat jadwal markah murid sebelum, semasa, dan selepas intervensi. Jika kita lihat peserta 1, 2, 3, dan 4, kesemuanya bermula dengan tahap kurang memuaskan. Seterusnya dalam latihan 1 bertukar kepada semakin meningkat kepada tahap memuaskan, dan akhirnya
pada latihan 2, memuaskan seorang PK2 mendapat tahap yang baik dan PK3 dan 4 berada pada tahap yang memuaskan. Begitu juga dengan latihan 3, PK1, PK2, dan PK3 berada pada tahap yang baik, manakala PK4 berada pada tahap yang memuaskan. Dan akhir sekali, selepas intervensi dijalankan, PK1, PK2 mendapat markah yang cemerlang, dan PK3 dan PK4 mendapat markah yang berada pada tahap yang baik. Secara keseluruhannya, murid-murid telah berjaya meningkatkan kemahiran mereka dalam penulisan karangan jenis fakta. Dan perkara ini dikukuhkan lagi dengan pemerhatian jadwal senarai semak berstruktur, yang mana secara ringkasannya, pemerhatian dijalankan kepada beberapa aspek, yaitu pertama, sama ada murid membina kerangka karangan sebelum mula menulis karangan ataupun tidak, adakah mereka dapat menuliskan pendahuluan, menuliskan sekurang-kurangnya 3 isi yang bernas, 3 huraian, dan juga 3 contoh, serta mempunyai penutup. Dan jika kita dapat lihat, sebelum intervensi, yaitu ujian pra, keempat-empat peserta kajian tidak memenuhi 6 kriteria tahap kemahiran yang telah ditetapkan. Dan akhirnya pada ujian akhir, keempat-empat peserta kajian memenuhi 6 kriteria pemerhatian dalam penulisan karangan jenis fakta. Seterusnya, objektif yang kedua, yaitu meningkatkan minat murid tahun 6 terhadap penulisan karangan menggunakan MCK. Di sini disediakan 3 soalan, yaitu adakah kamu merasa seronok sewaktu belajar menggunakan MCK, mengapa? Yang kedua, adakah kamu melibatkan diri semasa pembelajaran penulisan karangan menggunakan MCK, mengapa? Dan yang ketiga, apakah pendapat kamu tentang penggunaan MCK dalam pembelajaran penulisan karangan? Dan berdasarkan respon PK1, PK2, PK3, dan PK4, kesemua peserta kajian memberikan respons yang positif dalam setiap soalan temubal. Misalnya, senang faham sebab cikgu ajar satu persatu, sangat seronok, saya suka belajar menggunakan MCK, dapat tengok video, dapat bertukar ide dengan kawan, jadi aktiviti menarik dan boleh belajar sendiri serta mudah difahami. Perkara ini menunjukkan bahwa minat murid tahun 6 terhadap penulisan karangan menggunakan penulisan karangan jenis fakta menggunakan MCK telah pun meningkat. Baiklah, mari kita masuk ke dalam fasa perbincangan. Sesungguhnya, keberkesanan MCK dalam meningkatkan kemahiran dan minat peserta kajian dalam penulisan karangan jenis fakta sebenarnya disokong oleh gabungan pelbagai elemen menarik dalam MCK. Misalnya penggunaan kit idea, yaitu mewujudkan pembelajaran yang menarik, seterusnya menggalakkan penglibatan peserta kajian dalam pembelajaran. Seterusnya, MCK berfungsi sebagai pemudah cara bagi meningkatkan keberkesanan pembelajaran tentang penulisan karangan jenis fakta, dan perkara ini sebenarnya selari dengan dapatan kajian Nur Azlan dan Nur Dalina 2010 yang menyatakan bahwa bahan bantu belajar turut berfungsi untuk memudahkan guru menyampaikan intipati pelajaran. Seterusnya, penggunaan iMind Map oleh Nuradina, Yusri, Suraya, dan Sri Kartika pada 2014 membuktikan bahwa pelajar dapat meningkatkan pencapaian secara keseluruhan, bukan sahaja secara keseluruhan, malah dalam aspek isi, bahasa, dan teknik karangan. Dan perkara ini sebenarnya selari berkorelasi dengan dapatan kajian ini, yang mana MCK juga menekankan komponen isi, huraian, dan contoh dalam pembinaan kerangka karangan, berpandukan video yang ditonton melalui YouTube. Oleh itu, pengajaran karangan jenis fakta yang lebih bersistematik dan menarik telah berjaya diwujudkan menggunakan MCK. Seterusnya, sedikit tentang video pembelajaran, yaitu video pembelajaran di sini berfungsi sebagai bahan rangsangan yang menyumbang kepada kejayaan intervensi ini. Menurut kajian Barbot et al. 2012 serta Tomlinson dan Masuhara 2004, video adalah bahan stimulus untuk berpikir dan menjana ide dalam penulisan karangan serta memberikan impak positif dalam kecekapan berbahasa. Perkara ini amat relevan dengan kajian yang telah dijalankan oleh pengkaji, karena dalam MCK juga mengintegrasikan video bagi merangsang pemikiran murid-murid agar mendapat ide yang lebih mendalam dan kritis dalam penulisan karangan jenis fakta. Sebagai kesimpulan, langkah-langkah tindakan dalam intervensi MCK yang diperkenalkan kepada peserta kajian telah meningkatkan kemahiran menulis karangan jenis fakta.
Dan penemuan yang paling jelas dalam kajian ini adalah apabila kesemua peserta kajian berjaya mencapai objektif kajian ini, yaitu untuk meningkatkan kemahiran serta minat mereka dalam penulisan karangan jenis fakta. Sebagai cadangan kepada kajian lanjutan yang boleh dijalankan oleh pengkaji-pengkaji akan datang, mungkin mereka boleh menjalankan kajian tentang cabaran penggunaan modul ini serta melihat persepsi murid sebagai pengguna modul supaya intervensi ini dapat diperbaiki pada masa hadapan. Sekian sahaja pembentangan saya. Sekian, terima kasih.